Waktu saya pergi melawat pondok-pondok di Indonesia, antaranya pondok di Pondok Temburu. Di mana tahu? Saya pun tak ingat semua orang bawa. Kan? Lena jaga sampai. Di Temburu ada pelajar lebih kurang 15,000. Satu pondok. Ramai lah. Antara perbezaan sikit, saya minta maaf lah sebut benda ni sebab saya nampak benda ni. Antara perbezaan tuan-tuan guru di sana dengan di sini, sana kalau tok guru dia anak 4 orang, 4 tuan guru. Hak ni yang saya nampak, pi pondok pertama, pi pondok kedua, pi pondok ketiga. Kalau tok guru pondok di Temburu tu, Kiai Huzairan rahimahullah, dia dah wafat dah. Anak dia 4 orang, 4 tuan guru juga. Nak jaga 15,000 tu. Hak ni tak berapa jadi sangat di Malaysia ni. Saya lihat lah, hak saya kenal tok-tok guru di Malaysia ni, sebahagian anak-anak jadi tok guru dan sebahagian dia tak jadi tok guru. Tapi di sana walaupun tak semua, kebanyakan. Saya nak sebut hak tadi ni, ayah yang hebat, dia akan melahirkan anak yang hebat. Seperti mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mentarbiah dan mendidik anaknya supaya juga kenal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu manusia terbaik dalam alam ni Rasulullah. Maka antara anak Nabi SAW adalah Sayyidatuna Fatimah, dan Sayyidatuna Fatimah adalah salah seorang penghuluwati di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketua. Ada 4 tonggak dalam syurga, salah seorang Fatimah bintu Muhammad. Selain daripada Khadijah, Maryam dan Asyah, Imra'atu Fir'aun, 4 orang tu. Ayah yang hebat. Dan saya teringat juga ayah yang hebat, teringat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat anak lambat, Nabi Ibrahim dapat anak lambat sampai beruban. Baru dapat Ismail, tapi jadi rasul. Kita 22 boleh anak dah. Tapi tak apa jadi. Ni muhasabah. Nabi Ibrahim dapat anak nombor 2 Ishaq, rasul juga. Bukan wali kan, dia wali bawah lagi. Wali pun hebat dah. Atas pada wali sikit, nabi. Atas pada nabi, rasul. Subhanallah. 2 orang anak dia rasul. Nabi Ishaq alaihissalam anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq kahwin, kemudian dapat anak Yaqub ibn Ishaq, rasul juga. Darah hak kiai yang di Temburu tu, bila saya tanya tu, saya tengok semua jadi tok-tok guru kan. Anak-anak semua jadi tuan guru besar. Semua jadi tuan guru besar. Dia 15,000 santri dalam satu pondok, bukannya satu masjid. Kalau satu masjid tak muat lah macam masjid ni kan. Dia banyak masjid. Dalam satu kampung tu semua pondok dia. Anak nombor sulung pegang masjid ni, nombor 2 pegang masjid ni. Bahagilah 1,000, 2,000, 2,500 tahun ni. Amai. Bila kita tanya, rupanya yang tu Ahlul Bait. Semua susur galur Ahlul Bait. Dan 7 keturunan mereka semua kiai. 7. Hak anak Allah ni, ayah dia Kiai Huzairan tu atas 7 semua kiai. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam anak dia rasul, cucunya rasul Yaqub. Nabi Yaqub berkahwin, dapat anak pula, dapat lagi seorang rasul, nama dia Yusuf alaihissalam.
Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, empat susur galur rasul kesemuanya. Jumpa dalam syurga tu semua tu. Tu semua tu jumpa dalam syurga tu. Macam mana mereka hidup satu keluarga atas muka bumi ni, boleh sarapan satu keluarga, pi kenuri satu keluarga, berimpun satu keluarga, dengan ayah, dengan pak menakan, dengan cucu, dengan cicit, sampai dalam syurga mereka akan berimpun. Hak ni ayah kita nak tengok malam ni. Hak ni, hak tu je lah. Nombor satu yang paling penting sekali ialah ayah-ayah ini mengajarkan anak mereka untuk mengenali dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni nombor satu dan yang terakhir. Satu ya. Daripada kecil bagi dengar Quran, bagi dengar zikir. Daripada kecil bawa mai ke masjid, bawa mai ke surau, bagi dengar kuliah. Daripada kecil nampak alim ulama, tunjuk alim ulama tu, bagi tahu hak ni ulama apa, yang ni ulama apa, tunjuk. Biar dia membesar dalam suasana akhirat, biar dia membesar dalam suasana dia tahu dunia ni dia nak singgah saja, dan dia tahu kehidupan dia yang terakhir adalah kehidupan akhirat. Sebab tu Ismail alaihissalam, waktu dia darjah berapa Nabi Ismail ni? Waktu Nabi Ismail hanya baru darjah berapa? Belum baligh. Yang pasti sebelum baligh. Hak kisah sembelih tu semua orang tahu. Kisah sembelih tu kalau suruh cakap, semua orang boleh cerita seorang 10 minit. Semua orang boleh hurai tajuk tu. Iaitu waktu Nabi Ismail umur dalam sebelum baligh lah, wallahu a'lam, tidaklah terlalu kecil dan tidaklah terlalu dewasa. Kita katakanlah hari ni dalam tingkatan 2, tingkatan 3 macam itulah, lebih kurang, wallahu a'lam. Tapi sebelum baligh, bila Nabi Ibrahim ajak dia pergi satu tempat, sampai di tempat tu tak ada orang, baru Nabi Ibrahim tanya anak dia, ya bunai, angah, contohlah angah ke alung ke abang ke, panggilan kita hari ni lah, jangan panggil baby, sudahlah umur 14. Ada ke ustaz? Ada noh. Jangan panggil panggilan yang tidak mematangkan anak. Kalau tidak kan, duduk atas jalan tar pun dah nak sama dah. Kena latih anak-anak ni. Latih, orang kata apa, macam mak ayah dululah latih anak-anak jadi apa, keras sikit. Nabi Ibrahim bila dia bagi tahu kat anak dia kata, wahai anak, angah, semalam ayah mimpi bahawasanya ayah, Allah SWT mengarahkan ayah untuk sembelih kamu. Anak dia kenal Allah, Nabi Ismail kenal Allah, sebab Nabi Ibrahim selama ni ajak bahawa yang menciptakan kita dan alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa ajar kepada anaknya bahawa kita semua adalah hamba abdi, Tuhan dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, umur 13, umur 12, Ismail, semalam Allah arahkan ayah untuk sembelih tengkok Ismail hari ni. Bukan kerak kuku lah, sembelih menggunakan parang, menggunakan pisau, memisahkan kepala daripada badan Ismail. Madza taqul, apa pendapat Ismail? Okey ke?
Ayah tanya ni, Nabi Ibrahim kalau anak dia angguk pun dia sembelih, anak dia tak angguk pun dia sembelih. Kerana dia rasul dan mustahil dia akan mengingkari arahan Allah, mustahil. Apa bukti Nabi Ibrahim mesti sembelih? Bukti dia ialah sebelum peristiwa sembelih, Allah suruh lempak anak dia yang waktu tu bayi pun dia tinggal di padang pasir yang tak ada air. Hari ni Allah nak suruh sembelih, dia akan sembelih. Tapi Nabi Ibrahim nak ajak kita semua, antara kejayaan seorang ayah, PMH 4903 tak tutup lampu. Satgi tak boleh balik. Itu tu. Nabi Ibrahim alaihissalam nak ajak kepada saya, kepada kita semua, antara kejayaan, antara cara seorang ayah membesarkan anaknya ialah apabila si ayah tadi boleh bersembang dan boleh bergurau senda dengan anak yang dibesarkan oleh dia. Semua ayah boleh bersembang dengan anak kah? Tak. Kebanyakan ayah tak boleh sembang dengan anak. Kalau anak nak minta duit pun, dia cuit siapa? Dia cuit mak, suruh mak minta tak? Mak nak balik ni, suruh ayah bagi duit. Suruh ayah bagi duit. Ayah duduk di ruang tamu je. Kita tak berasa besar bila anak tak berani cakap dengan kita, anak tak biasa cakap dengan kita, kita tak berasa yang tu kerugian besar. Padahal yang tu kerugian dunia dan akhirat. Sebab anak sentiasa menantikan sentuhan dan belayan kasih sayang ayah dia sampailah dia umur berapa puluh pun. Tapi sebab ayah bila dah dewasa sikit, umur 15, umur 16, ayah ni dah renggang dengan anak, tak pernah tanya khabar, tak pernah sembang dengan anak. Anak berasa jauh, bila pergi keluar dapat kasih sayang kawan-kawan, maka dia baik dengan kawan, dia lebih percaya dengan kawan. Bila ada masalah, dia akan luah dengan kawan, dia tak luah dengan ayah. Sebab ayah di rumah jadi panglima, nak senyum pun susah dengan anak. Ni ayah Melayu kebanyakan. Kalau tuan-tuan tengok orang putih, orang Arab dengan anak, Allahu Akbar, lain. My hero is my dad. Orang putih. Arab sama, Arab dia berkawan, umur 12, umur 13, umur ni berkawan dengan anak. Kita tak boleh. Ajaran siapa? Hak nak jaga perenggan ayah dengan anak ni, ajaran siapa? Mengajar anak untuk menghormati dan berbakti dengan ayah dan ibu, hak tu ajaran Islam. Tetapi membuatkan anak takut, segan nak bercakap dengan kita sebab kita terlalu garang, kita terlalu bengis, kita terlalu nak jaga pendapat kita saja, hak tu bukan ajaran Islam. Muhasabah tuan. Kalau tidak, Nabi Ibrahim dia tak payah sembang dengan anak dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim boleh sembang dengan Ismail. Ayah mimpi semalam, Allah suruh ayah sembelih Ismail. Ismail agak macam mana? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Madza tara ni Nabi Ibrahim dia tanya. Ismail agak macam mana? Apa pendapat Ismail? Okey. Para ulama tafsir kata Nabi Ibrahim tanya tu bukan nak ambil keizinan. Bukan nak ambil keizinan. Ismail angguk pun dia sembelih, Ismail geleng pun dia akan sembelih. Tapi dia nak ajak, Nabi Ibrahim nak ajak, kamu hargai anak kamu akan hargai kamu. Maka Ismail alaihissalam jawab apa? Tuan-tuan, nak cari budak hak tak baligh lagi, yang apabila dia bercakap
dia bercakap dengan berdasarkan iman yang ditanam oleh ibu dan ayah dia. Maka jawab Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, ayah, if'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh ayah buat. Bukan takat tu je, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kemah tak? Kalau takat dia kata, ayah buat apa yang Allah suruh ayah buat, hak Allah suruh ayah buat, hak tu pun 90 markah dah. Nabi Ismail dia tambah lagi, markah penuh seorang anak yang beriman, anak soleh yang akan melangkahkan kaki masuk syurga dengan mak ayah. Dia tambah lagi, dia kata, ayah akan melihat Ismail insya-Allah di kalangan orang yang bersabar ketika disembelih itu. Markah penuh, markah penuh. Anak yang membesar, telinga dia sering mendengar kalimah Allah. Bila makan di meja makan, ayah dia akan beritahu, rezeki ni siapa bagi? Allah. Bila naik kereta, dia tanya anak dia, contoh ni, kemudahan kereta ni siapa bagi? Allah. Hari-hari. Maka anak ni tak susah untuk mencintai dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hak ni lah keputusan dia, natijah dia, bila satu orang anak dia kenal dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala.